Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita akan teruskan lagi sesi PR kita untuk minggu yang ketiga selepas dipenggal kita yang berlangsung 2 minggu noh. So hari ini hari Ahad, hari yang pertama yang seterusnya lah. So diharapkan kamu bersedia untuk sesi PDPR kita hari ini. Baik, apa yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah mengenai bab yang baru, bab 6 berkaitan dengan elektrik dan kemagnetan. Bab ni agak menarik tetapi memerlukan jadi komitmen untuk supaya kamu lebih memahami dalam sesi pembelajaran kita hari ni. Okey, masih dalam sains kita lah. Okey, baik. Penjenaan tenaga elektrik. Ini topik yang kita akan bincangkan hari ini. So, kalau kamu tengok, kamu duduk di Pulau Tuba, kamu dah menjalani pelbagai jenis apa sumber tenaga elektrik. Ingat saya kamu pernah mungkin zaman mak kamu menggunakan enjin apa? Enjin elektrik. Tok kamu pernah guna enjin elektrik juga yang menggunakan masa-masa tertentu ada elektrik, masa bila tak ada elektrik sebab menggunakan generator. Tetapi sejak kebelakangan ini Pulau Tuba dah disediakan dengan dibekalkan dengan tenaga elektrik yang penuh seperti mana kawasan-kawasan lain. Okey. So, hari ini kita akan bincangkan okey. Hari ini kita akan bincangkan penjanaan tenaga elektrik. Baik. Apa hasil pembelajaran kita pada hari ini? Okay, hasil kita kamu boleh memerihalkan sumber tenaga kepada tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu. Kamu kena tahu dua jenis tenaga yang ada. Yang pertama tenaga boleh baharu, yang kedua tenaga tidak boleh baharu. Okay, yang ni kita akan bincang sikit jangan ni, okay? Dalam 15 minit hingga 20 minit sahaja. Okay, so yalah. Okay, pelbagai sumber tenaga untuk menjanakan tenaga elektrik. Okay, ada banyak sumber tenaga yang Allah bagi dekat kita ni yang mana digunakan boleh menjanakan tenaga elektrik. Okay, kalau di Malaysia kita guna tenaga sumber air. Okay, ada negara dia guna angin. Okay, tak pasal kita akan lanjutkan lagi sesi dengan kita. Okay, penjanaan tenaga elektrik menggunakan pelbagai sumber tenaga. Sumber tenaga yang berbeza ini boleh dikelaskan kepada dua kumpulan yang utama iaitu sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Yang tu dua sumber tenaga yang kamu kena tahu. Okey, satu boleh baharu, satu tidak boleh baharu. Jadi kita tengok apa itu sumber tenaga boleh baharu, apa itu sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey, sumber tenaga. Sumber tenaga boleh baharu ialah sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Contohnya, tenaga hidro. Tenaga hidro ni tenaga air. Okay, orang buat empangan yang macam Malaysia guna. Okay, empangan hidro yang akan menggerakkan, menghasilkan tenaga elektrik. Ada juga tenaga ombak. Okay, tenaga solar, tenaga pasang surut. Okay, tenaga angin, biogeosim, geothermal. Okay, dia ada 7 tenaga sumber baharu, tenaga boleh baharu. Okay, sumber tenaga boleh baharu. Okay, apa pula sumber tenaga tidak boleh baharu? Sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Contohnya tenaga nuklear, arang batu, gas asli, petroleum. Okey, cuba kamu tengok macam minyak motor. Motor kamu guna hari-hari, guna sampai cukup masa minyak akan habis. Tu dia dah tak boleh nak ganti. Tapi kalau kamu guna motor yang menggunakan tenaga solar, motosikal kamu bawa kan, tenaga solar, matahari sentiasa ada, kamu akan boleh jalan. Kalau guna tenaga ombak, enjin bot tak guna minyak petrol, tapi dia guna tenaga ombak yang memusingkan dia punya tu. Adalah cara dia. So, dia tidak akan habis. Bila tidak habis, dia akan boleh sentiasa berterusan. Itu boleh baharu. Yang tidak boleh baharu, kita guna habis-habis. Macam kereta api dulu, dia guna arang batu. Bila arang batu tak ada, dia tak boleh bergerak. Sekarang dia guna tenaga elektrik yang dijanakan dengan tenaga hidro. Malaysia kan. So, sentiasa boleh bergerak. Itu maksud dia. Okey, ni tenaga hidro, empangan yang besar. Okey, dalam masa sama dia digerakkan, dilepaskan air tu, dia akan menggerakkan turbin di bawah. Okay, nanti kita akan tengok bab penjanaan. Saya nak cerita dulu tenaga hidro. Tenaga hidro ni adalah tenaga yang ambil daripada air, sungai, empangan, tasik dan sebagainya yang dikumpulkan. Okey, yang kedua tenaga ombak. Ni contoh dia punya enjin, dia punya turbin dia yang ada di tengah laut. Okey, dia gunakan tenaga ombak untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ini tenaga ombak.
Yang ketiga, tenaga solar. Ini tenaga solar ni. Okey, dia mendapat menjana elektrik daripada tenaga solar melalui haba dan cahaya matahari itu. Okey, menyebabkan dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Baik, boleh faham lah. Okey, yang seterusnya, tenaga pasang surut. Ni demo dia. Bila ayak naik dan ayak turun, ayak pasang dan ayak turun, so dia akan menggerakkan kipas ataupun turbin bawah ni. Okay, dinamo-dinamo ni akan menghasilkan tenaga elektrik. Ada negara yang gunakan power plant ni ataupun sumber tenaga ni. Okey. Terusnya tenaga angin. Yang ni biasanya berada di negara-negara yang angin yang kuat. So dia akan memusingkan turbin ni dan seterusnya menghasilkan tenaga elektrik. Itu tenaga angin. Okay, boleh lah. Ini sumber tenaga angin. Seterusnya tenaga biojisim. Okay, tenaga biojisim yang mana kita kata bahan-bahan yang dibuang ataupun sisa-sisa buangan ini dimasukkan ke dalam kilang ataupun penjana elektrik, dibakar dan menghasilkan haba. Haba ni pula menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Tak kira lah buah ke, bangkai ke, sampah-sampah ke, hasil-hasil pokok-pokok yang dibuang, ditebang dan sebagainya, okay, gunakan sebagai sumber tenaga. Tenaga geoterma ni negara-negara yang ada gunung berapi dan sebagainya. So mereka akan ambil sumber haba tu, okay, dan menghasilkan tenaga elektrik bagi negara-negara yang ada gunung berapi yang aktif yang banyak. Okey. Terusnya tenaga nuklear. Tenaga nuklear sumber tenaga yang tidak boleh dibaharukan. Dia akan habis. Ini reaktor dia menggunakan bahan nuklear sebagai sumber tenaga. Ni bukan bom nuklear, ni sumber tenaga. So dia akan menjana elektrik daripada bahan nuklear. Arang batu. Okay, arang batu ni dibakar dan dipanaskan untuk menghasilkan haba. Haba digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Arang batu. Ni gas asli, ni petrol. Okay, petroleum ke, diesel ke yang ada generator. Kalau kamu boleh tengok dekat depan stesen minyak Buruk Oil dekat Tuba tu, ada satu generator besar kan. Tu dia menggunakan tenaga elektrik daripada petroleum. Kamu pernah mengalami lah benda tu, kamu boleh tahu macam mana. Okay, dimasukkan minyak, dia akan gerakkan generator, so dia akan hasilkan tenaga elektrik. Sekarang dia tak guna dah kan. Okay, itu gas asli. Dan juga petroleum, samalah konsep dia. Pun dipanaskan menghasilkan haba tu akan digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Petroleum pun sama, macam sesuatu. So itu sumber-sumber tenaga yang ada. Okey, kita nak tengok sektor perindustrian biojisim. Okey, yang ni dia ada di Sabah dan Sarawak. Biojisim kat sini maksudnya dia menghasilkan tenaga elektrik daripada hampas-hampas sawit. Orang kata sisa-sisa sawit. Sawit ni orang ambil buah dengan dia punya buah dia tu kan, tapi dia punya tandan itu digunakan sebagai sumber dan biojisim. Malaysia merupakan negara yang pertama dalam sektor perindustrian biojisim di rantau Asia Tenggara. Okay. Sarawak dan Sabah merupakan dua buah negeri di Malaysia yang mempunyai kepelbagaian dan kuantiti sumber biojisim yang paling banyak. Pelbagai sumber ini, Sebagai sumber ini termasuklah biojisim kelapa sawit, hutan, pokok getah, sampah sarap, sekam padi, jagung dan sebagainya. Yang ni biasanya Sabah Sarawak ni dia proses lebih kepada sawit tu, hasil-hasil sawit yang di sisa-sisa sawit tu. Okay, dan penebangan hutan. Okay, yang menghasilkan tenaga elektrik daripada tu. Okay, selain penjenayaan tenaga elektrik, biojisim digunakan untuk menghasilkan produk yang inovatif seperti bahan binaan bangunan yang baharu. Okey, bahan bina bangunan yang baharu. Setakat boleh menghasilkan tenaga elektrik, tapi hasil-hasil ni juga boleh digunakan untuk buat bangunan. Banyaklah, ada yang buat bumbung kan, ada buat lantai. Ini sumber biojisim. Okey, kalau tengok stesen jana kuasa di Malaysia ni, kalau yang paling besar sekarang ni adalah di Bakun.
stesen tenaga kuasa elektrik berlakon di Sarawak. Sangat besar. Dia punya empangan dia sangat-sangat besar. Kalau dia digerakkan, satu Malaysia boleh menggunakan tenaga elektrik dengan bebas. Tak habis lah, maksudnya contoh tak habis, sebab sungai yang digunakan di Sarawak di Baku ni sangat banyak. Okay. So menyebabkan kita punya penghasilan tenaga elektrik tu sangat tinggi. Okay. Sumber tenaga hidro di Malaysia ni, tenaga hidro yang utama lah. Okey, ada juga stesen gas asli di stesen Jana Kuasa Tunku Jaafar di Bilan. Okey, dia menghasilkan tenaga elektrik daripada gas asli. Dipanaskan dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ada juga yang menggunakan arang batu, tapi sekarang dah berhentikan, kalau tak silap saya dah diberhentikan sebab tak berapa banyak sangat nak guna dah. Okey, yang ni dia berada di Perak. Stesen Jana Kuasa Sultan Azlan Shah di Manjung, Perak, di Malaysia. Arang batu di Perak dah. Gunakan arang batu, dipanaskan dan dibakar, hasilkan tenaga elektrik. Okey, biojisim di Sabah, stesen Jana Kuasa di Malaysia. Okey, yang ada di Sabah yang menggunakan tenaga biojisim, memproses sisa sawit, sisa hutan tu menjadikan tenaga elektrik yang boleh digunakan. Okey. Dan juga stesen Jana Kuasa hybrid di Pulau Perhentian kecil. Pulau Perhentian ni macam tuba lah, tapi Pulau Perhentian ni kecil. Dia lebih macam Pulau Payar kan. So dia nak gunakan sumber tenaga dia gunakan angin, solar dan diesel. Sebab nak tarik kabel, kalau macam ke Tuba, orang boleh tarik kabel berbaloi sebab ramai penduduk. Di Pulau Perhentian ni lebih daripada pulau kita kata pulau untuk pelancongan. So kalau nak tarik kabel tak berbaloi, jadi dia gunakan sumber tenaga yang lebih mula jadi. So angin dan solar, kadang-kadang bila angin dan solar itu tidak cukup, dia akan guna tenaga daripada diesel. Kalau kamu dah belajar beberapa jenis sumber tenaga yang boleh baharu dan tidak boleh baharu yang ada di dunia ni, yang mana kita boleh hasilkan tenaga elektrik. So kalau tengok yang contoh tenaga yang boleh baharu, sumber tenaga hidro, sumber solar, angin, biojisim, apa lagi? 5, yang keenam ombak dan pasang surut. Dan ada yang tak boleh dihasilkan boleh baharu, diesel, petroleum, gas asli dan juga arang batu. Yang itu tidak boleh baharu. So saya harap kamu boleh faham dengan baik apa yang kita bincangkan hari ini lah. So nanti saya akan bagi soalan dalam bentuk Google Form ataupun soalan online. So nanti kamu boleh jawab dekat sini. Okay. Saya ingat itu saja perbincangan kita pada hari ini. Saya harapkan kamu dapat memahami dan kamu boleh dapatlah apa yang kita bincangkan hari ini lah. So dengan itu, jumpa lagi pada sesi kelas yang seterusnya pada hari Khamis nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.